Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah yang berada di rumah pada ketika ini? Didoakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Sekali lagi hari ini bersama dengan Ustazah Rashidah binti Syahran daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Siti Yongping. Ustazah harap murid-murid pada hari ini dapat bersama-sama Ustazah untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam. Nak tahu tentang apa kita belajar pada hari ini? Jom tonton video Ustazah sehingga selesai. InsyaAllah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam bagi murid-murid tingkatan 3, iaitu pelajaran yang ke-20. Tajuknya ialah Solat Sunat Hajat. Ustazah harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks, buku latihan serta alat-alat tulis supaya kita akan dapat mempelajari pelajaran ini dengan lebih mendalam lagi. Murid-murid yang dikasihi sekalian, antara objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah ada 3 perkara, iaitu yang pertama, murid-murid akan dapat menyatakan maksud, dalil serta hukum melaksanakan solat sunat hajat. Yang kedua, menyatakan atau menerangkan hikmah melaksanakan solat sunat hajat. Dan yang ketiga, melaksanakan amali solat sunat hajat. Ustazah harap murid-murid akan dapat memahami ataupun akan dapat hasil daripada objektif pembelajaran kita pada hari ini setelah selesai video pembelajaran Ustazah. Jom kita teruskan menonton video ini sehingga selesai. Apakah maksud solat sunat hajat murid-murid? Ya, murid-murid tentu pernah melaksanakan solat ini, bukan? Sama ada di rumah, di sekolah, bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan keluarga. So, hari ini Ustazah akan terangkan apakah maksud solat sunat hajat. Maksud solat sunat hajat ialah solat yang dilakukan untuk meminta sesuatu hajat yang tertentu. Ya, solat yang dilaksanakan untuk meminta sesuatu hajat tertentu. Itulah maksud solat sunat hajat. Sebab dalam hidup kita ini, kita ada banyak hajat yang kita nak minta dengan Allah. Selain daripada berdoa, kita digalakkan untuk melaksanakan solat sunat hajat supaya permintaan kita akan dimakbulkan Allah. Sama ada cepat ataupun lambat, ianya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, kita belajar dan berusaha untuk melaksanakan solat sunat hajat dengan sempurna. Ustazah harap murid-murid dapat faham apa maksud solat sunat hajat. Yang seterusnya, kita lihat apakah hukum melaksanakan solat sunat hajat ini. Hukumnya ialah sunat. Jadi, perkara yang sunat ialah apabila kita laksanakannya, kita akan dapat pahala, dan sekiranya kita meninggalkannya, kita tidak akan dapat apa-apa. So, Ustazah harap murid-murid akan dapat memahami maksud dan juga hukum bagi solat sunat hajat ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, mari kita dengarkan antara dalil yang menunjukkan berkenaan dengan solat sunat hajat ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fasbagal wudu'a thumma shalla raka'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu azza wa jalla ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akharan. Maksudnya, sesiapa berwuduk dengan sempurna kemudian melakukan solat 2 rakaat dengan sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan apa-apa sahaja yang dipohon, sama ada cepat ataupun lambat.
Nampak tak murid-murid? Ini menunjukkan kepada kita bahawa siapa yang melaksanakan solat 2 rakaat, maka Allah akan kurniakan apa-apa yang dipohon, sama ada cepat ataupun lambat. Jom kita berazam mulai hari ini untuk melaksanakan solat sunat hajat ini dengan sempurna. Antara kaifiat ataupun cara-cara untuk menunaikan solat sunat hajat ini murid-murid, antara perkara-perkara yang perlu diambil perhatian ialah ada 5 perkara iaitu yang pertama kita lihat dahulu ialah yang pertama murid-murid boleh lihat sendiri di paparan yang ustazah tunjukkan di slide ini, iaitu yang pertama sekali berkenaan dengan niat ya. Murid-murid di rumah bolehlah ikut ataupun menyebutnya bersama-sama dengan ustazah. Bagaimana bacaan niat solat sunat hajat ini, iaitu usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku menunaikan solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Berapakah bilangan solat ini? Bilangannya tidak ditentukan. Ianya boleh dilaksanakan sama ada 2 hinggalah 12 rakaat. Baiklah, bila masa kita nak buat solat ini? Ya, kita akan buat solat ini bila-bila masa kecuali pada waktu yang diharamkan. Bilakah masa yang diharamkan tu murid-murid? Antara masa yang diharamkan ialah pada waktu sebelum zuhur dan juga selepas waktu subuh. Selepas solat subuh. Inilah antara waktu yang diharamkan untuk kita menunaikan solat sunat. Dan waktu yang afdal untuk kita melaksanakan solat sunat hajat ini ialah pertengahan malam. Bila masa pertengahan malam? Mungkin pukul 12 sehinggalah sebelum azan subuh. Tetapi waktu yang lebih afdal ialah waktu pertengahan malam tu. Lebih kurang pada pukul 3, 4 dan 5. Sebab apa waktu tu afdal? Sebab waktu itu murid-murid adalah waktu yang di mana manusia lain sedang tidur dengan lena, tapi ada di antara hamba Allah yang bangun bermunajat untuk berdoa kepada Allah. Dan itulah yang dinamakan waktu afdal untuk kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara nak melaksanakan solat ini? Ya, cara nak melaksanakan solat ini ialah dengan bersendirian ataupun berjemaah. Baiklah murid-murid yang dikasihi, antara kaedah untuk kita melaksanakan solat ini, ustazah ajarkan bagaimana caranya sekiranya kita melaksanakan solat ini dengan 2 rakaat ya. Pada rakaat yang pertama, untuk kita mengetahui bacaan di dalam solat, pada rakaat yang pertama, murid-murid hendaklah membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Kemudian murid-murid bolehlah melaksanakan rukun-rukun solat seperti biasa. Kemudian naik pada rakaat yang kedua, murid-murid dikehendaki untuk membaca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Kemudian laksanakanlah rukun-rukun solat itu sehinggalah selesai, sehingga pada tahiyat akhir dan memberi salam seperti biasa. Mudahkan murid-murid? Jadi ustazah harap murid-murid di rumah boleh melaksanakan solat sunat hajat supaya kita dapat melaksanakan solat ini untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sahaja kita menunaikan solat, kita digalakkan untuk berdoa dan memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah murid-murid apa sahaja hajat yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga apa hajat yang kita minta itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada bahagian yang seterusnya, iaitu hikmah menunaikan solat sunat hajat ataupun kebaikan menunaikan solat sunat hajat. Baiklah, di sini ustazah nyatakan 4 perkara yang disebut sebagai kebaikan ataupun hikmah. Antaranya yang pertama ialah kita akan dapat meletakkan pergantungan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita meletakkan di dalam hati kita, tidak ada tempat lain kita nak minta pertolongan murid-murid, hanya berharap secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih diri kita untuk mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tak minta bantuan daripada makhluk-makhluk lain, tapi kita minta dengan Allah, kerana hanya Allah yang boleh menunaikan hajat dan permintaan kita. Yang ketiga, ianya akan dapat memberikan ketenangan ke dalam jiwa dan juga hati-hati kita. Ya, bila kita melaksanakan solat sunat hajat ini murid-murid, hati dan jiwa kita akan bertambah tenang. Dan yang keempat, akan mendidik jiwa kita supaya sentiasa redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, supaya sentiasa redha dan sabar dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah belum makbulkan lagi apa yang kita minta, kita hendaklah sentiasa bersabar dan bersyukur, bahkan kita sentiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa pernah rasa jemu, kerana pada bila-bila masa sahaja Allah tentu akan mengabulkan segala permintaan dan hajat yang kita lakukan. Baiklah murid-murid yang Ustazah kasihi, kita telah pun berada di penghujung pelajaran kita pada hari ini dalam tajuk solat sunat hajat. Ustazah harap murid-murid dapat faham tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, dan apa yang penting, cuba laksanakannya ataupun cuba amalkannya secara istiqamah bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan sahabat-sahabat. Ustazah harap murid-murid sentiasa tidak jemu untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ustazah harap murid-murid sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu supaya kita akan sentiasa cemerlang hidup di dunia dan di akhirat. Akhir kalam daripada Ustazah, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.